Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi di channel CM Kaizen dan hari ini cikgu akan bincangkan tentang trial soalan SBP SPM 2021 bagi kertas 1 sejarah. Dan ini adalah paparan site Kaizen, means continuous improvement. Sebenarnya site ni memang saya adakan lebih kurang sebulan dah selepas kita percubaan hari tu, dan dah mencapai umur selama sebulan. Anak-anak boleh buat latihan-latihan yang ada, cikgu sediakan di bahagian sini. Semuanya terdiri daripada trial negeri-negeri yang dikongsikan di media sosial. Okey, jadi untuk perkongsian kali ini, cikgu ingin bersama-sama buat soalan untuk trial SBP. Jom kita cuba lihat bagaimana soalan SBP ini. So ini adalah quizzes. Kalau anak-anak nak gunakan Google Form, boleh cari di bahagian Google Form. Di bahagian Google Form pun saya letak dekat bahagian terkini lah, trial SBP 2021. Tapi kali ni cikgu nak gunakan quizzes sebab nampak sedikit menarik lah. Okey, kita start. Saya takkan gunakan takkan onkan bunyinya sebab mungkin saya nak baca soalan, nak bincangkan. Okey, kalau anak-anak tak ada masalah bila nak mainkan muzik tu, so boleh teruskan lah. Okey, kita akan tekan start, butang start, dan bismillahirrahmanirrahim, kita mula. Okey, kita mula. Raja satu berkaitan dengan lambang kebesaran yang menjadi salah satu ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apakah X? Cap Mohor, Nobat X. Cap Mohor, Nobat X. Wilayah pengaruh ni bukan, sebab ini kena di bawah lambang kebesaran. Bahasa Melayu pun bukan. Tepak sirih bukan di bawah lambang kebesaran. Ia adalah regalia. Regalia. Nanti kita tengok macam mana bentuk regalia tu. Okay, next. Maklumat berikut berkaitan dengan keunggulan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, Temenggung Laksmana. Apakah kesan pengenalan jawatan tersebut? Jadi ini soalan yang famous lah. Bila kita kata Temenggung, mestilah menjaga keselamatan kota, Laksmana menjaga keselamatan Selat Melaka daripada ancaman lanon. Jadi ia lebih kepada keamanan akan terjamin. Okey, kita akan tengoklah soalan-soalan, tengoklah soalan macam mana. Try. Seterusnya, revolusi keagungan telah berlaku di England pada tahun 1988. Mengapakah revolusi tersebut berlaku? Adakah menamatkan pemerintahan beraja? Mungkin. Kalau kenaikan cukai, lebih kepada revolusi di Amerika. Kalau tak silap cikgu lah. Ketiga, menegakkan kedaulatan parlimen. Mungkin ada kemungkinan dengan 2 dan 3. Kita cuba. Adakah menamatkan pemerintahan beraja 2 dan 3? Salah. Ia adalah menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Okey, tak apa, good try. Maklumat berikut berkaitan dengan dasar pemerintahan di Thailand. Okey, ada Raja Mongkut melaksanakan birokrasi barat dan anaknya Raja Chulalongkorn meneruskan dasar terbuka. Mengapa pemerintah Thailand melaksanakan dasar-dasar tersebut? Adakah mengekalkan warisan budaya, mempertahankan kedaulatan, menghapuskan kapitalis barat, malah mereka menjemput pegawai-pegawai daripada barat masuk ke Thailand dan membantu mengajar pembesar-pembesar Thailand untuk birokrasi barat.
Jadi ia lebih kepada mempertahankan kedaulatan kerana Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Okey, of course betul lah. Okey, seterusnya. Bagaimanakah pelajar maktab perguruan Sultan Idris ni UPSI lah di Tanjung Malim Perak menyedarkan rakyat untuk menentang penjajah pada abad ke-20. Ini adalah maktab perguruan membawa masuk ulama kaum muda kurang sesuai, menghasilkan karya nasionalisme. Kita boleh kalau di UPSI kita ada teratak Zabah. Jadi mungkin ada kaitan dengan karya nasionalisme Zabah Zainal Abidin Abbas mempopularkan idea revolusi tak ada di Malaysia, menyebarkan gerakan islah. Gerakan islah ni adalah gerakan daripada Timur Tengah. Jadi kita lebih kepada menghasilkan karya nasionalisme. Okey. Seterusnya, power up ni kalau nak kamu nak main boleh main-main lah. Okey, kaum muda berjaya menubuhkan Persatuan Kebajikan Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura demi kemajuan masyarakat. Berkaitan dengan usaha kaum muda di negara kita pada abad ke-20. Persatuan ini berjaya memajukan masyarakat dalam bidang adakah pemerintahan, tak pasti, kebudayaan, mungkin bukan, prasarana, memajukan masyarakat dalam bidang kita cuba perniagaan sebab dia nak kemajuan masyarakat. Kita cubalah. Okey, betul di situ. Tahniah. Okey, seterusnya. Gambar 1 menunjukkan pertemuan 3 tokoh pemimpin kuasa bersekutu di Rusia ketika Perang Dunia Kedua. Antara yang berikut, manakah menerangkan hasil pertemuan mereka? Hasil pertemuan mereka. 3 tokoh pemimpin kuasa bersekutu. Adakah penguatkuasaan teknik serangan Blitzkrieg? Bukan. Nak sebut pun cikgu tak pandai juga ni. Apa benda ni kan? Yang tahu ia adalah Jerman. Penamatan Jerman. Salah fakta pula. Tak apa. Operasi Kod DY. Kalau saya lah penyekatan serta-merta serangan Jepun, mungkin kalau saya lah, kalau ikutkan gambar tu nampak gambar tentera. So cikgu akan pilih peningkatan kerjasama ketenteraan. Cuba. Okey, jawapan tu betul di situ. Kaizen, terima kasih. Slogan berikut berkaitan dengan usaha Jepun menjayakan misi mereka ke negara kita. Asia untuk orang Asia. Jepun tu Asia, jadi mereka membawa slogan orang Asia. Apakah muslihat Jepun? Adakah menyelamatkan negara Asia? Menonjolkan kehebatan kuasa barat? Kuasa barat? Asia tu Asia lah kan? Memenuhi hasrat penduduk tempatan. Penduduk tempatan ada ke minta orang Jepun datang ke Tanah Melayu? Menaikkan imej sebagai pembela Asia. Jadi mereka ni nak bawalah imej mereka membela Asia. Okey. Ini rasanya direct question lah ni. Okey, seterusnya. Semasa pendudukan tentera Jepun, beberapa jawatan tinggi diberikan kepada penduduk peribumi Sarawak. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? Okey, ini maksudnya pentadbiran Jepun diberi kepada penduduk peribumi Sarawak. Semangat berkerajaan sendiri semakin meningkat, mungkin. Order baru Asia Timur mula diwujudkan, tak pasti. Slogan Asia untuk Asia dilaksanakan. Memang dah dibawa slogan ni. Imperialis Barat hilang pengaruh. Ini katanya jawatan tinggi diberikan penduduk peribumi Asia. Kesan daripada penduduk peribumi Asia mendapat jawatan tinggi, mungkin mereka mempunyai semangat lah berkerajaan sendiri. Tu mungkin. Betul di situ.
Okey. Oh, ada lagi yang masuk buat latihan tu. Rajah 2 menunjukkan perubahan pentadbiran British apa tadi? Selepas Perang Dunia Kedua di negara kita. Perubahan British daripada BMA, British Military Administration kepada Malayan Union. Mengapa British melaksanakan perubahan tersebut? Pertama betul lah, ini yang pesta. Saya ada gunakan pesta dalam kad Malayan Union yang lepas. Melicinkan pentadbiran. 1, meningkatkan pelaburan ekonomi. 2, so 1 dan 2 berguna jugalah kita punya kad pesta tu. Sambil-sambil ulang kaji struktur, kita dapat menjawab juga soalan objektif ataupun vice versa lah Okey. Oh, ni best. Kalau dalam quizzes kita ada redemption, kalau dalam SPM tak ada pula redemption ni. Jadi revolusi keagungan tadi, mari kita tengok baik-baik. Menamatkan pemerintahan beraja tadi cikgu salah pilih lah. Maksudnya dia menegakkan kedaulatan parlimen dan juga memperjuangkan hak asasi rakyat. 3 dan 4. Kali ni betul lah sebab kita dah nampak jawapan tadi kan. Okey, seterusnya. We want broke. We do not want to be colonized. Tak nak jadi colonized. Sarawak ialah hak kami, leburkan koloni. Okey, Ilustrasi 1 menunjukkan demonstrasi penduduk berkaitan penyerahan Sarawak kepada British selepas Perang Dunia Kedua. Maksudnya selepas kedatangan Jepun lah. Atau selepas Jepun meninggalkan tanah Melayu dan Sarawak. Mengapakah poster mereka mencatatkan we do not want to be colonized dan leburkan koloni? Adakah memprotes hukuman? Bukan, sebab Rukun 13 ni terlibat dalam pembunuhan Duncan Stewart bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Ini jawapan dia. Mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British kerana mengikut Perlembagaan 1941, Sarawak akan diserahkan kepada rakyat Sarawak bagi berkerajaan sendiri. Okey. Vinia Brook, Tua dan Uzo ni bukan jawapan lah bagi penentangan masyarakat Sarawak. Ini adalah sebab mengapa Sarawak diserahkan kepada British. Ini penentangan ni, sebab penentangan adalah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. So anak-anak kena fahamkan soalan. Okey, memang kena fahamkan soalan baca baik-baik. Okey. Seterusnya, Malayan Union 1946 menjadi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. Apakah sebab berlaku perubahan tersebut? Okey, Malayan Union memang ditolak dan ditentang oleh Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. Jadi adakah tuntutan pelabur asing? Memang tak adalah. Ini boleh rujuk juga kepada video Malayan Union. Ada part 1, part 2, part 3 cikgu Sokongan bukan Melayu. Tak ada kena-mengena. Cadangan Raja-Raja Melayu. Ya, ini adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. Desakan orang Melayu yang menentang Malayan Union. Maka wujudnya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Setakat ni so far so good lah. Gambar menunjukkan tindakan sabotaj. Sabotaj tu apa? Oleh komunis. Mengapakah komunis bertindak demikian? Sabotaj tu maksudnya contoh dalam gambar ni, kereta api terbalik. Kenapa kereta api terbalik? Komunis ni alihkan rel kereta api ni. Jadi laluan tu jadi rosak lah. Jadi bila kereta api nak lalu, tak boleh lalu dan terbalik. Apa sebab komunis berbuat demikian? Mengapa? Maksudnya apa sebab melumpuhkan ekonomi British. Ni mesti jawapan lah kan. Sebab apa? Kereta api ni dia bukan bawa orang ni. Kereta api ni bawa hasil ekonomi, hasil biji timah, hasil getah,
Jadi ia adalah melumpuhkan ekonomi British sebab kereta api ni dia bawa bahan-bahan mentah tersebut terus ke pelabuhan. Kemarahan tentera. Yang ni tak sesuai. Memecah belahkan perpaduan lagi tak sesuai. Membuktikan kekuatan apa yang nak dibuktikan kan. Okey, melumpuhkan ekonomi British memang tepat jawapan tu. Okey, seterusnya. Kita tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan. Wah, ada background mercun main mercun. Strategi ketenteraan semata-mata. Ya, betul. Kita juga perlu memperkukuhkan perpaduan penduduk di tanah Melayu. Kita tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan. Yelah, kita tak boleh lah buat strategi ketenteraan. Jadi kita tengok apa yang dia nak. Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan pegawai British pada zaman darurat. Berdasarkan dialog tersebut, apakah kesan zaman darurat kepada negara? Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan kesan. Tapi kita kena berdasarkan dialog. Tak ada kena-mengena dengan pendaftaran. Pasukan keselamatan negara diperbesarkan. Mungkin, tapi dia ada kaitan dengan memperkukuhkan perpaduan. 3. Kemerdekaan negara disegerakan. Mungkin ada betulnya kerana semasa kita mencapai kemerdekaan, negara kita masih darurat. Kampung baru diperluaskan. Apa kena-mengena dengan strategi ketenteraan? Apa kata kita cuba? Meriah. Betul jawapan kita. Power up. Tak mau pakai token lah. Kalau kamu nak main-main, boleh pakai token. Okey, jadual, tarikh, CLC, hubungan antara kaum, menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum, kebersamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Itu moto CLC. Jadual 1 berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Sebagai pemimpin CLC, apakah yang akan dilakukan? Okey, saya sebagai Datuk On Jaafar lah, salah seorang pemimpin CLC, membentuk hala tuju yang sama. Of course lah, kita kena samalah hala tuju kita sebagai pemimpin. Barulah ada kebersamaan. Memperjuangkan hak sama rata semua rakyat. Ini tak boleh. Orang Melayu pantang ni masa tu. Meningkatkan kesedaran pendidikan vernakular. Apa kena-mengena tentang pendidikan vernakular masa tu? Memperketat pemberian syarat kewarganegaraan. Syarat kewarganegaraan ini 1949 selepas PTM. Jadi bagi mencapai moto ini, saya kena bentuk hala tuju yang sama lah. Betul di situ. Okey. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956, baik, ni sebelum kita merdeka, yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Husin, juga dikenali sebagai penyata Razak. Okey, bagaimanakah penyata tersebut berusaha mengintegrasikan rakyat pelbagai kaum di negara kita? Integrasi mestilah menggunakan kurikulum yang seragam. Pengenalan buku teks berunsur tempatan. Rasanya dua ni bukan. Pendidikan sivik diajar secara formal. Macam tak disebut tentang pendidikan sivik. Pelaksanaan sistem persekolahan yang sama. Ni of course lah, semua sistem persekolahan yang sama. Jadi kalau kita pilih 1 dan 4. 1 dan 4. Maksudnya bukan buku teks bercorak tempatan. Yang ni jadual berkaitan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ni yang pertama lah. Pilihan raya yang pertama 1955 bagi pilihan raya Majlis Perundangan. Kalau pilihan raya perbandaran di Georgetown, tu yang pertama 1951. Mengapakah Parti Perikatan mencapai kemenangan besar? Kemenangan besar Parti Perikatan.
Bila kata perikatan, of course lah dia daripada gabungan pelbagai parti. Jadi bila pelbagai parti, ia adalah kerjasama politik. Apa yang best dalam quizzes ni, kita nampak jawapan tu besar sedebuk-sedebuk situ. Jadi kita terus fokus. Begitu jugalah kamu kena selalu buat latihan. Jadi dalam soalan peperiksaan sebenar nanti, kamu nampak bentuk soalan tu, kamu dah nampak. Gunakanlah buat latihan semua trial-trial negeri yang telah dikongsikan oleh guru-guru anda. Okey, saya kerjasama politik. Of course lah kerjasama politik. Okey. Maklumat berikut berkaitan Suruhanjaya Perlembagaan ataupun dengan nama lain Suruhanjaya Raid. Suruhanjaya Raid. Dah ada dah kat situ. Lord Raid, Hakim Malik, ni semua daripada bekas-bekas hakim negara-negara Commonwealth yang pernah dijajah oleh British. Bagaimanakah Suruhanjaya tersebut berperanan membentuk perlembagaan bagi negara yang merdeka, memperuntukkan hak sama rata untuk semua kaum. Ini memang tak logik lah kat situ. Sebab orang Melayu dia ada hak keistimewaan sendiri dan kita juga mengiktiraf untuk hak-hak bagi warga negara, bagi yang pendatang masa tu macam tak kena je ayat saya ni. Mengadakan referendum. Referendum tu bukan sebab kita perkataan referendum ni kita refer pada referendum Singapura. Jadi ini dah nak buat perlembagaan Tanah Melayu PTM. Tengok tu. Timing dia sebelum kita merdeka. Jadi siapa ada dua tu salah. Memastikan sistem kerajaan persekutuan yang kuat, betul lah sebab ini adalah perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan. Mengamalkan sikap terbuka menerima pandangan. Mereka menerima pandangan hasil tinjauan penduduk Tanah Melayu. Okey, katakan 3 dan 4. Memang of course dah betul memang target ni Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Raid. Antara berikut, apakah prasarana soalan 19 yang disediakan oleh jawatankuasa persediaan fizikal untuk pemasyuran kemerdekaan? Prasarana of course lah Stadium Merdeka. Parlimen masa tu tak ada lagi. Dewan Bahasa pun belum ada. Dewan Bahasa ni lama lagi. Lepas kita 1963 gabungan kita menjadi Persekutuan Malaysia. Jadi ia adalah Istana Negara 4 dan Stadium Merdeka 1 dan 4. Yang ni of course lah betul lah kan. Sebab kita memang ini bab ke-10 tingkatan 4. Rancangan berikut diperkenalkan setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Rancangan Buku Merah dilancarkan pada 25 Januari. Apa kepentingan Buku Merah tersebut? Rancangan tersebut? Buku merah ni dia bukan, ada buku merah, ada buku hijau. Memodenkan pendidikan memang tak ada kena-mengena sebab pendidikan kita lebih kepada falsafah pendidikan kebangsaan, setiap akta yang kita belajar. Memajukan perindustrian. Masa tu negara kita belum lagi perindustrian ditekankan dalam DEB, DPN, DPN lah dasar DPN. Cikgu pun dah tak ingat apa benda tapi itulah dia. 1961 ni belum lagi membangunkan infrastruktur. Ini mungkin sebab ke arah kemajuan ni. DPN, Dasar Pembangunan Nasional, belum lagi. Membenteras ancaman komunis. Tiada kena-mengena. Ia lebih kepada infrastruktur untuk kemajuan. Alhamdulillah, betul nampaknya. STEM kenangan berikut berkaitan keunikan rakyat Malaysia. Bagaimanakah keunikan tersebut mengukuhkan kedaulatan negara kita? STEM ni nampak pelbagai kaum lah. Kaum majmuk di Malaysia. Jadi adakah perkongsian sempadan negeri? Tak ada kena-mengena
Bagaimanakah keunikan, cara keunikan memperkukuhkan kedaulatan? Pengamalan adat resam yang sama, tak, kita amalkan adat resam berlainan lah antara satu sama lain ni. Sebab lain-lain budaya. Kebebasan mutlak dalam masyarakat mengukuhkan kedaulatan, tak ada kena-mengena. Dan kalau kita rujuk pada STEM, keharmonian hidup dalam kalangan berbilang kaum, rasanya ni lagi tepat. So, saya telah melepasi 21 soalan. Kita ada 19 soalan lagi. Jom kita cuba lagi. Pasangan manakah yang betul berkaitan badan dan penggubalan undang-undang sebelum merdeka? Sebelum merdeka, Majlis Kerja, Undang-Undang Negeri Selat. Tak pasti. Majlis Persekutuan, Undang-Undang Negeri Melayu Bersekutu. Sebelum merdeka, negeri-negeri Melayu bersekutu. Majlis Undangan Negeri, Undang-Undang Negeri Melayu tidak bersekutu. Persekutuan, Undang-Undang Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ni macam sama, persekutuan, bersekutu. Ni apa kata kita cuba B. B, betul. Masya Allah. Kadang-kadang kita, yelah, bukan semua ni kita ingat kan. Okey. Perkara berikut terlibat dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan 1965. Struktur Mahkamah Atasan. Bagaimanakah pindaan Perlembagaan 1963 memperkukuhkan struktur mahkamah tersebut? Perlembagaan Persekutuan membentuk mahkamah khas, tak pasti. 1965 ni kita menjadi Malaysia, Persekutuan Malaysia. Memperkenalkan Mahkamah Rayuan, mewujudkan Mahkamah Persekutuan lah. Sebab pindaan Perlembagaan Persekutuan 1965 kita jadi Persekutuan Malaysia. 1965 kita jadi Persekutuan Malaysia 1963. Tapi apa kata cikgu ambil lah ni, mewujudkan Mahkamah Persekutuan, menubuhkan Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah Tinggi Malaya ni memang ada daripada asal. Mahkamah khas, Mahkamah Rayuan pun memang ada daripada asal. Apa kata kita pindah, kita pilih. Okey, sekadar menggunakan perkataan-perkataan yang baca daripada soalan. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja berperanan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi negara kita. Majlis Raja-Raja. Maklumat berikut berkaitan peranan Majlis Raja-Raja. Bagaimanakah Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan tersebut? Mengesahkan pelantikan anggota Jemaah Menteri. Memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan penting. Ada kemungkinan sebab Majlis Raja-Raja juga ialah memberi nasihat lah kepada jawatan-jawatan, contoh yang di Pertuan Agong. Ada kemungkinannya, inilah jawapan dia, mempunyai kuasa budi bicara dalam pembentukan kerajaan. Ni salah ni. Memperkenan semua undang-undang yang diluluskan di Parlimen. Majlis Raja-Raja perlu memperkenankan ke? Jadi saya kira memberi nasihat. Betul. Berkaitan pelantikan penting. Okey. Pernyataan berikut berkaitan kebebasan asasi dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa kebebasan bersuara, berhimpun, berpersatuan. Semua warga negara mempunyai hak kebebasan bersuara. Mengapa kebebasan asasi tersebut tidak bersifat mutlak? Okey, ini semua tertakluk kepada Akta lah. Kebebasan bersuara ni kalau kita ubah di Parlimen,
maka berubahlah, mungkin akan digubal jadi tertakluk kepada akta, memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong. Ini bukan ni, tak ada kena-mengena. Terikat dengan kelulusan Dewan Undangan Negeri, tak ada kena-mengena sebab ini adalah Akta Kebebasan Bersuara. Hak Asasi Manusia Malaysia, so HAKAM, tak ada kena-mengena. So lebih kepada akta undang-undang di Malaysia. Okey, ni memang cikgu off kan, bunyi ni jadi tak adalah. Logo berikut berkaitan pentadbiran kerajaan tempatan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, di bawah senarai apakah pentadbiran tersebut diwartakan? Shah Alam, Majlis Perbandaran Kemaman, Batu Gajah, Perak. Semuanya adalah di bawah senarai negeri lah. Sebab ini semua adalah tempatan. Kerajaan tempatan. Jadi di bawah senarai negeri. Ya, ni memang betul lah Okey. Maklumat reaksi Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Presiden Macapagal menentang pembentukan Malaysia. Memanglah. Maklumat berikut berkaitan reaksi negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Mengapakah Filipina memberi reaksi sedemikian? Kalau sebut Filipina, mestilah mereka menuntut wilayah Sabah. Tu yang best ni, macam cikgu cakap tadi. Quizzes ni direct kita nampak jawapannya. Antara berikut yang manakah berkaitan kandungan dalam Intipati Perjanjian Malaysia? Intipati, inti. Perhubungan luar di bawah kuasa negeri. Pengagihan kerusi parlimen. Ni tak ada kena-mengena ni. Parlimen, pemerintahan beraja mutlak. Masa ni kita dah raja berperlembagaan. Ia adalah kepada Perjanjian Malaysia Pengiktirafan kedaulatan. Itulah dia 1963. Okey, soalan yang ke-29. Soalan yang ke-29. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Apakah faktor pemisahan tersebut? Ini sama macam soalan yang kita cuba MRSM tadi. Ia adalah hak sama rata semua kaum. Mereka nakkan hak sama rata semua kaum. Kerana itulah Singapura keluar daripada Malaysia. Wow, soalan macam soalan target Okey, kejatuhan harga bahan mentah terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. Ini British lah, ekonomi British. Maklumat berikut berkaitan isu yang dihadapi oleh kerajaan semasa memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Apakah usaha kerajaan ni selepas kita merdeka, selepas kita menjadi Malaysia? Apakah usaha kerajaan untuk menangani masalah tersebut? Mengukuhkan integrasi nasional, mengukuhkan perpaduan, tak ada kena-mengena dengan ekonomi. Jadi pelbagaikanlah kegiatan ekonomi sebab ini adalah aspek ekonomi kan. Terus nampaklah kata kuncinya di situ. Bagaimanakah laporan Rahman Talib 1960 berusaha mengekalkan teras pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Laporan Rahman Talib selepas kita merdeka mewujudkan kurikulum baru sekolah rendah, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, mengadakan kurikulum yang sama berorientasikan negara, memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Ini tak ada. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Apa kata kita test kurikulum baru sekolah rendah? Apa kata kita test 2 dan 3? Okey, Alhamdulillah betul lah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tak ingat apa soalan tu. Nanti tengoklah semula apa soalannya. Apakah yang mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? 1967.
Apakah yang mengukuhkan kedudukan penggunaan bahasa Melayu dalam perniagaan? Bukan. Pembinaan sekolah teknik vokasional apa kena-mengena dengan bahasa Melayu? Penubuhan Universiti Malaya apa kena-mengena dengan bahasa Melayu? Jadi pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan mungkin ada benarnya. Yes. Okey. Seterusnya. Soalan ke-33. Ada tadi rancangan buku merah, sekarang rancangan buku hijau pula. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak 1974. Mengapakah rancangan tersebut dilaksanakan? Bila kata buku hijau, mestilah berkaitan dengan pertanian. Bila pertanian, mestilah menambahkan pengeluaran bahan makanan. Kalau pertempatan baru ni, mungkin ni terlibat dalam UDA. Menaik taraf kemudahan kesihatan tak ada kaitan dengan buku hijau, tapi ada kaitan dengan DPN, DEB. Saya pun tak ingat mana satu, tapi buku hijau lebih kepada pengeluaran bahan makanan. Okey, ferret out the answer. Apa tu? Okey, baru cakap tadi. Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional berjaya melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Bagaimanakah hasrat tersebut dicapai? Adakah meramaikan golongan peneroka? Memang tak adalah. Menggalakkan pemilikan saham amanah? Saham amanah. Ini dia kata berjaya melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Menubuhkan agensi pembangunan tanah. Ni tak ada kaitan. Membentuk kelas Bumiputera Komersial. Ni kita ingat ada siapa nama tokoh perniagaan ni. Ingat rupa dia tapi tak ingat nama dia. Syed Mokhtar Bukhari ke? Syed Mokhtar Bukhari. Alamak, apa benda semua dah jatuh tu. Syed Bukhari itu adalah salah satulah, dan Mustafa Kamal bahagian pembangunan hartanah. Okey, betul lah tu. Okey, seterusnya. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia menggubal dasar luar yang dinamik dan berbaik-baik dengan semua negara. Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan? Berbaik-baik dengan semua negara. Ia adalah bagi memelihara kedaulatan negara lah. Mematuhi desakan negara luar tak ada kena-mengena. Menjaga kepentingan kuasa besar tak ada kena-mengena. Jadi kita teruslah pilih memelihara kedaulatan negara. So, saya ada lagi berapa? 4 soalan. Kongo, Kemboja, Bosnia. Antara berikut yang manakah tugas misi di negara tersebut? Membantu pentadbiran? No. Ni bukanlah ni. Mengadakan perjanjian? Pun bukan. Mengawasi gencatan senjata? Mungkin. Mendaulatkan undang-undang? Ya, mendaulatkan undang-undang negara tersebut. Malaysia telah menjayakan misi pengaman anjuran PBB. Antara berikut manakah tugas misi di negara tersebut? Ia adalah 3 dan 4. Okey, of course lah. Betul lah tu. Baru belajar kan, tinggal terima. Malaysia terlibat secara aktif menyelesaikan konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja. Mengapakah Malaysia berbuat demikian? Adakah memenuhi aspirasi kuarsa besar? Tak perlu ni, kawasan ASEAN ni. Mewujudkan kekuatan ketenteraan? Tak ada kaitan. Menjamin kestabilan rantau Asia Tenggara lah. Of course, betul tu. Okey. Pertubuhan OIC Setiausaha Agung Pertama Tunku Abdul Rahman. Apakah matlamat pertubuhan tersebut? Menyelesaikan konflik serantau? Bukan. Mengukuhkan Pakatan Ketenteraan? Ini bukan Pakatan Ketenteraan. Zon aman bebas berkecuali?
Ini Zofan, bukan Zone of Peace and Freedom. Ia adalah menjaga kepentingan masyarakat negara anggota Islam itu sendiri. Dan dua soalan terakhir ialah krisis politik di Syria yang bermula pada tahun menyebabkan rakyat Syria menghadapi masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Bagaimanakah rakyat Malaysia memberikan bantuan? Ini kalau bantuan menghantar pasukan tentera ni bukanlah biru-biru ni, bukan. Memberikan bantuan kemanusiaan, ya betul. Aktiviti kesukarelawan, betul. Jadi ia adalah 2 dan 3. Dan last but not least, satu soalan lagi. Pengisytiharan Deklarasi Langkawi pada bulan Oktober 1989 membuktikan komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Antara berikut yang manakah usaha Malaysia untuk menjayakan deklarasi tersebut? Melancarkan tahun melawat Langkawi. Ini tak dikena-mengena ni. Deklarasi Langkawi, melaksanakan dasar alam sekitar. 2. Melancarkan dasar teknologi hijau. 3. Antartika warisan sejagat. Siapa ada 4 salah lah. Siapa ada 4 salah. Jadi 2 dan 3. Maka 40 soalan, apa ni? Could you, apa maksud dia? All done. Jadi, streak 38 for you. Melampau ni. Iyalah. Correct 40 tadi pun sebab kita ada redemption kan. Review soal, tapi kita ambil masa, sedikit masa lah membaca untuk satu soalan tu dalam 52 second secara average-nya. Jadi kerana apa? Kerana cikgu ialah menerangkan lagi dan membaca soalan untuk pemilihan jawapan. Okey, kamu boleh teruskan dengan membuat latihan-latihan berikutnya daripada site yang telah dikongsikan. Sila semak link untuk latihan di bahagian description, dan jika kamu mendapat manfaat daripada perkongsian ini, silalah sharekan video ini, like dan juga subscribe channel ini. InsyaAllah dalam masa sebulan lagi sebelum SPM, cikgu akan kongsikan dan membuat revisi bersama-sama dengan para subscriber yang ada. Okey, jangan ketinggalan untuk mendapatkan maklumat seterusnya melalui perkongsian video di channel CM Kaizen. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan bye.